مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmatnya
melempahkan hidayahnya, melempahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa ya, kita semua selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar hari ini? Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka-Nya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa hari ini saya nak kongsikan beberapa topik yang saya kira menarik untuk kita kongsi bersama. Mudah-mudahan ya kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Tapi sebelum tu belanja saya dengan sharekan, tagkan kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan ya kita membantu dalam melakukan perkara kebaikan ataupun perkara kebajikan. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat ya. Dan juga ada satu hadis ya, lebih kurang bunyi dia macam ni, setiap Muslim tu apa perkara yang baik dilakukan adalah pahala. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, sebelum tu saya nak kongsi sikit apa topik-topik yang saya nak kongsikan pagi ni. Yang pertama, seperti biasa, topik utama saya ialah berkaitan dengan perniagaan lah ya. Dan hari ini saya nak kongsikan satu tajuk, macam kita panggil cerita macam mana apa yang kita kena belajar dari segi attitude dan sikap Bill Gates ni dan Microsoft, company yang software beliau ni, apa yang kita perlu belajar, ciri-ciri usahawan yang perlu ada. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan peluang perniagaan peluang kita bina ekonomi bersama-sama. Apa dia yang saya nak kongsikan, tunggu selepas satu topik ni tadi. Dan juga saya juga nak kongsikan juga satu cerita juga, iaitu satu kajian saintifik lah berkenaan dengan kurma ni, kurma ataupun ajwa ni. Dan yang terakhir sekali, saya akan ceritakan satu skema. Mungkin tuan-tuan puan dah tahu pasal skema ni, anggaplah sebagai satu peringatan untuk kita bersama, dan juga kongsikan juga dengan orang-orang yang tak tahu bahaya bila keadaan COVID ni. Macam-macam kita dengar di luar sana macam-macam benda yang tak pernah kita dengar sebelum ni berlaku. Contoh macam kes bunuh diri meningkat lah, macam-macam lah tular di media sosial macam ni. Dan tapi apapun, tak pasti jangan kongsi. Takut kita punya pahala, kita punya dosa pula berpanjang-panjangan. Jadi tak pasti jangan kongsi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan topik utama saya hari ini, iaitu berkenaan dengan apakah sikap ataupun attitude yang kita perlu ada yang kita perlu ubah, ataupun apa yang kita perlu serapkan pada diri kita apabila kita belajar daripada cerita Bill Gates ni dengan Microsoft ni. Okay, sebelum tu saya ceritakan sikit lah berkenaan dengan Bill Gates ni. Kepada tuan-tuan puan yang dah tahu, boleh kongsikan bagi komen di bawah apa yang tuan-tuan dah baca buku dia ataupun artikel berkenaan dia lah. Kita kongsi sama-sama nanti apa kebaikan dia kan. Pasal apa, tak kira kafir ataupun Muslim sendiri, masing-masing Allah beri kelebihan masing-masing. Jadi kita ambil kelebihan orang, cara yang smart yang kita belajar daripada kelebihan orang, kita praktikkan pada diri kita supaya kita tak banyak langgar dinding. Itu cara yang paling smart. Okay, baik. Berkenaan dengan Bill Gates ni Bill Gates ni, dia kalau kita tahu, dia salah seorang usahawan yang kita kira paling popular lah bukannya baru bertahun-tahun, paling popular boleh katakan sepanjang masa lah pada masa sekarang. Dan juga dia terlibat dalam memulakan kita panggil dalam revolusi teknologi lah, IT ni, apabila dia dengan partner dia lancarkan
syarikat perisian yang pada tahun 1974 yang lepas dia keluar daripada Harvard tu. Dia keluar daripada Harvard tu. Dan Bill Gates ni, dia kalau kita tengok secara ringkasnya, dia walaupun dia sibuk, dia dia buat macam-macam, tapi dia seorang yang dermawan. Dia dermawan, dia melabur, dan juga kita tahu dia memang pengasas Microsoft lah. Dan kejayaan Microsoft tu sendiri menjadikan beliau ni mendapat gelaran salah seorang yang terkaya, top 5 tak silap saya, terkaya di dunia, top 3 atau top 5 di dunia. Dan kalau kita tengok sepanjang perjalanan beliau berniaga, hinggalah ke syarat daripada awal dia berniaga, satu perniagaan ke satu perniagaan, hinggalah ke perniagaan sekarang ni, sistem perisian ni yang kita panggil perisian gegasi atau Microsoft ni, banyaklah beliau melalui cabaran tu. Jadi kita tahu attitude apa yang menjadikan dia begitu katakan kental menghadapi cabaran tu. Okay, baik. Dan kita tahu bila kita baca memang sebelum antara berita terbaru jugalah, bila kata yang terbaru, beliau telah melepaskan jawatan dia sebagai ketua pegawai eksekutif Microsoft ataupun CEO. Yang mana apa yang kita perlu pelajari sebagai kita usahawan muda ataupun usahawan baru ni ialah kita kena belajar macam mana kita nak kumpulkan nilai-nilai yang dia ada untuk kita terapkan pada diri kita. Pasal apa? Result dah ada, dia dah terbukti apa yang dia buat tu berjaya. Jadi kita belajar daripada orang yang berjaya dalam bisnes, apa yang dia ada. Okey, baik. Pertama-tama yang kita tahulah, ataupun yang siapa-siapa yang dah baca artikel ataupun buku dia ataupun dengar kat luar ke kan, interview dia melalui majalah antarabangsa ataupun TV antarabangsa ni. Pertama ni dia bergerak laju lah, ataupun dia fast action, dia cepat bertindak. Dan dia dah satu lagi prinsip dia terus berinovasi, sentiasa konsisten berinovasi. Okay, apa ni? Apa dua perkara ni? Fast action dengan berinovasi ni. Menurut dia kata kalau untuk terus berdaya saing, untuk berjaya dalam dunia perniagaan pada mula-mula ni, untuk kita lawan dengan pasaing kita kena bergerak dengan kelajuan yang cepat. Kita kena cepat ambil action, ambil tindakan. Dan juga kita kena fokus kita kena fokus secara berinovasi, secara berfikir luar daripada kotak, secara konsisten lah maknanya kita cuba buat benda tu lain daripada yang orang lain buat. Tapi dengan yang lain tu bukan salah, benda yang salah, kena benda yang betul lah, kena confident benda tu betul dan kita buat. Dan juga dia ada cakap dalam satu, dia kata isu ataupun perkara kepatasan ni selalunya bukan kepada teknikal, dia kata tetapi dia jadikan sebagai budaya hidup dia. Dan ini dia kata untuk memastikan kalau dia cepat bergerak, syarikat dia pun cepat bergerak mengatasi pesaing lain, jadi dia akan cepat berjaya. Itu dia punya satu benda, apa yang dia quote lah, apa yang dia cakap. Itu satu. Yang kedua ialah dia sentiasa berfikir mendahului masa. Okey, macam ni. Untuk dia kata kekal selangkah maju, kata dia, daripada pesaing-pesaing dia dalam sektor yang sama ni, sektor perisian ni, dia kata kita perlu meramalkan masa depan tu. Kita cuba sebaik mungkin meramalkan masa depan tu, dan juga kita cuba mempersiapkan bisnes kita ni ke arah masa tu. Kalau jadi, kalau tak jadi, tak jadilah. Tapi kita macam kita kena fikir plan A, kita kena ada plan B. Jadi, dan juga Bill Gates ni, dia kata dia memang kebanyakan perkara dia bergantung kepada futuristik lah. Dia banyak look ahead, what happen next. Jadi itulah apa dia buka minda dia, cara dia berfikir lah. Dan juga itu pasal kita tengok Microsoft ni, dia selalunya kalau dari segi perisian ni, dia selalunya dia lebih maju lah daripada
pesaing yang lain lah. Dan juga apa ni, kalau kita tengok macam dulu dia pernah meramalkan bahawa dia kata televisyen dan internet ni ataupun apa ni apps dalam handphone tu akan digunakan secara meluas. Tapi tengok apa dia cakap yang sebelum-sebelum ni dah terbukti kan, banyak orang guna internet, banyak orang surf internet, banyak orang orang develop apps dekat telefon bimbit macam OnPay boleh bayar terus semua ni. Jadi terbukti apa yang dia punya pemikiran tu bila mungkin masa hadapan. Okay, baik. Itu yang kedua. Ketiga dia kata hargai masa. Dia kata hargai masa. Dia kata dia cakap, dia kongsi dengan usahawan muda kat sana. Dia kata kalau boleh nilaikan masa tu sehingga jangan kita membazir masa kita lah. Hargai masa tu berharga. Dia kata kalau dia yang terkaya di dunia pun dia tidak boleh beli masa yang lepas. Jadi konteksnya masa-masa yang lepas tu lepaslah, maknanya kita teruskan apa yang ada di tangan, apa yang ada di hadapan, dan kita fokuskan betul-betul supaya kita tidak membazir. Ini melibatkan cara kita merancang masa tu lah. Dan juga apa ni, yang mana macam contoh kalau benda perkara tu yang kita buat tu boleh mengambil masa dan tidak mendatangkan faedah ataupun kurang faedah, kita letak nombor 3 ke, yang mana priority kita letakkan satu ke apa, penggunaan masa tu tidak jadi sia-sia, tidak membuang masa. Dan juga macam inilah kita kenal pastilah aktiviti yang tidak membuang masa dan yang membuang masa. Kita susun dalam perancangan kita lah, sama ada dalam kehidupan harian kita, begitu juga dengan perniagaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kita belajar daripada kesalahan orang lain. Bila bercakap Bill Gates ni, dia pernah menemui banyak kegagalan sebelum dia bersama partner dia set up ataupun bangunkan syarikat perisian Microsoft ni. Dia banyak menemui kegagalan lah, dan dia kata dari situlah dia belajar cepat kesilapan tu dan macam mana supaya kesilapan tu tidak berulang. Dan juga dia kata bukan itu saja, dia kena ada attitude jangan menyerah, jangan cepat give up. Dan juga dia kata kalau kita nak berjaya tu, kita jangan takut dengan kegagalan. Itu kata dia lah. Dan juga kita tengoklah hasil daripada attitude dia tu, dia banyak buat benda-benda baru yang berkaitan dengan perniagaan dia, dan yang pada masa tu kita fikir tak berjaya ni, tapi at the end dia berjaya. Konsistensi dia tu menyebabkan dia berjaya. Okey, itu satu. Yang poin lain berkenaan dengan Microsoft ni lah dia punya ketabahan dan ketekunan dia jika dia buat satu. Dia kata apa dalam ini kawan dia kata tak silap nama kawan dia Paul Allen, tak silap. Paul Allen yang merupakan pengasas bersama lah, co-founder untuk Microsoft lah. Bila orang tanya Paul Allen ni berkenaan dengan ketabahan dan ketekunan ni, dia kata Bill ni dia seorang yang apa, dia berpendapat bahawa kekayaan tu bukannya datang secara overnight, secara cepat, satu malam je. Semua ni perlukan ketekunan. Dia macam dia kata hammer boy lah, macam dia buat sikit sampai dia boleh dapat. Macam dia kata pasal kalau kita tahulah nak katakan dia tabah tak tabah masa dia mula-mula buat Microsoft 1.0 dan Microsoft 1.2 tu, tidak berjaya sebenarnya. Masa tu produk baru kan, masa tu IT baru saja nak start bermula berkembang, revolusi tu baru nak bermula, jadi sambutan pada orang ramai kurang. Dan juga sebenarnya dia menemui kegagalan kat situ. Jadi tapi dia konsisten, dia bertahan, dan dia memastikan bahawa produk tu diterima. Jadi tengoklah sekarang version berapa dah sekarang Microsoft. Okay, baik. Itu poin yang
berkenaan ketabahan dan ketekunan. Dan poin lain attitude berkenaan dengan Bill Gates ni ialah dia jenis orang yang ambil risiko. Bila cakap pasal ambil risiko ni, dia ada dua perkara. Jangan hentam koromo je ambil risiko ni. Dia kita kena tengok juga banyak segi. Kalau mengikut Bill Gates ni, apa ni, dia kata kalau kita nak berjaya, kita kena berfikir di luar kotak dan memilih jalan yang belum diterokai oleh orang lain. Macam pioneer lah. Dan juga apa ni, disebabkan itulah dia tu bagi dua prinsip tadi, berfikir di luar kotak dan terokai apa ni, jalan yang belum diterokai oleh orang lain. Sebab itulah Microsoft ni kita tengok dia popular dan juga dia semakin ramai lah orang yang menggunakan Microsoft untuk perisian komputer dia orang, sama ada desktop ke laptop ke dan seumpamanya. Dan baik, dan juga dalam satu kenyataan yang disebut, if you want to win big, you sometimes have to take big risk. Saya ulang sekali lagi kata dia, if you want to win big, you sometimes have to take big risk. Maksudnya jika kita nak menang besar, kita nak kejayaan betul besar, kita kadang-kadang kena ambil risiko yang besar juga. Itu dia kata. Okay, baik. Satu lagi poin berkenaan dengan Bill Gates ialah dia tidak cepat mengalah. Dia tidak cepat mengalah. Dia punya persistent tu lah. Dan juga dia kata tak kira lah apa sukanya keadaan, jika dia kata kita ada sikap macam ni, maknanya kita akan berjaya. Dia kata kegagalan tu adalah sebahagian daripada kehidupan, kata dia. Sebahagian daripada kehidupan, keusahanan. Dia kegagalan tu. Dan juga dia kata janganlah kegagalan tu mempengaruhi kita sebagai founder dan juga usahawan ataupun perniagaan kita. Maknanya kita boleh down, tapi jangan lama-lama, kita bangkit balik untuk kita teruskan. Dan juga dulu kalau ikutkan sejarah, dulu dia dengan Paul Allen ni, dia sebelum dia mulakan perniagaan Microsoft ni, dia ada mulakan satu perisian tak saya, Trust or Data tak silap. Trust or Data ni dia syarikat yang dia bangunkan mula-mula dulu, yang mana dia menganalisa data lalu lintas. Tapi dua orang ni, Paul Allen dengan Bill Gates ni, gagal. Dia gagal dengan teruk dan menyebabkan syarikat tu tutup. Dan bukan saja tutup, dia meninggalkan beban hutang yang banyak pada masa itulah. Dan juga dari situ, berdasarkan konsep dia tak pernah, prinsip dia tak pernah mengalah ni, dari situ dia belajar pentingnya kegagalan tu, pentingnya apa perlu dia belajar, dia baiki kesilapan dia dulu, dan lepas tu dia lancarkan Microsoft lah. Dan pada mulanya memang Microsoft gagal juga, Microsoft 1, Microsoft 2, tapi dia tidak mengalah, dia terus juga bertahan dan hinggalah Microsoft yang sekarang ni lah. Dan juga dia kata dengan putus asa jika kita ada impian. Dan juga itu satu perkara lagi. Yang poin lain berkenaan dengan Microsoft ni ataupun Bill Gates ni ialah dia kata fokus kepada pelanggan yang tidak berpuas hati. Macam mana tu macam ni, hari tu saya ada kongsikan dalam video saya berkenaan dengan customer feedback tu is gold, iaitu feedback ataupun testimoni customer tu adalah gold, adalah emas. Dia ada dua, sama ada feedback tu positif berkenaan produk kita atau servis kita, ataupun yang satu lagi ialah sama ada produk kita tu ada kritikan, ada komen, ada netizen lebih kurang macam tu. Jadi pada pandangan Bill Gates, dia kata dia lebih suka fokus kepada unhappy customer, dia kata dia. Dia suka dia kata dia. Kalau happy customer dia faham, memang tak ada masalah lah. Yang happy customer suka kan. It's a feedback juga. Tapi bagi dia suka ambil, dia suka tengok ataupun dia suka fokus dan dia suka perbaiki daripada komen-komen unhappy customer ni. Dia kata apa? Kerana dia kata unhappy customer ni is your greatest source of learning. Itu dia kata customer yang tak gembira, customer yang komplain ni adalah sumber untuk
kita belajar banyak benda. Dia kata apa? Bila logik dia kata bila customer kongsi apa yang tak puas hati tu, dan customer akan bagi idea-idea baru. Idea-idea baru yang mana dia boleh gunakan dalam PC dia untuk dia updatekan lagi. Dia nampak masalah dan dia dapat peluang kat situ. Okey, baik. Itu satu lagi ciri lah berkenaan dengan Bill Gates, itu dia fokus ke pelanggan yang tidak puas hati. Faham ke faham? Mudah-mudahan kita sesama belajar sesuatu daripada attitude ataupun prinsip daripada Bill Gates Microsoft ni. Mudah-mudahan kita dapat praktikanlah yang baik kita ambil tauladan, yang tak baik kita jadikan sempadan, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, boleh. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, habis satu topik pertama. Sebelum tu saya ingatkan lagi, jangan lupa tagkan, sharekan dengan kawan lain. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Dan juga mudah-mudahan kita dapat faham apa yang baik yang kita belajar hari ini, insya-Allah. Okey, yang kedua ialah saya nak kongsikan topik kedua ialah saya nak kongsikan peluang banner perniagaan bersama AR Thamar. Okey. Dia macam ni dipendekkan cerita macam ni. Kami di AR Thamar sedang mencari dropship baru yang ingin menjadi orang-orang luar di sana yang ingin menjadi dropshipper kami, iaitu dengan menjual produk kesihatan parti Ajwa, parti kurma Ajwa. Dan juga dropshipper ni tak kira sesiapa pun, macam serumah pun boleh, student part time ke student full time pun boleh, yang masih lagi yang mencari pekerjaan tetap ataupun yang ingin cari duit lebih, yang ingin meningkatkan ekonomi diri sendiri ataupun ahli keluarga ataupun pesara kerajaan pun boleh, atau swasta yang ingin siapa yang ingin berminat untuk meniaga sebagai dropship ni, kita buka lah peluang tu, insya-Allah. Kita bantu sesama kita, insya-Allah. Tapi pengambilan tu terhad, bila cukup kuotanya kita akan tutup lah untuk pengambilan. Dan juga dan juga kami offer ni, ciri-ciri yang kami offer ni ialah pendaftaran tu percuma, pendaftaran tu percuma, tak ada kena yuran pendaftaran, dan juga tak perlu sebarang modal pun. Dan bila tak perlu sebarang modal, tak perlulah simpan stok di rumah ataupun di mana-mana, dan juga tak perlu post barang tu. Jadi itu semua kita buat sendirilah. Dia kata ada klien, adalah proses nanti. Kalau tuan-tuan puan yang jadi dropship kami ataupun tuan-tuan puan kenal sesiapa yang nak dibantu, yang ingin jadi dropship kami, jadi tak perlulah post barang tu kepada klien-klien tuan-tuan dan puan, kami akan buatlah, kami akan proseskan dengan menggunakan pos laju dan seumpamanya. Dan untuk perempuan ataupun dropship kami ni, kami sediakan bahan pemasaran, bahan pemasaran seperti gambar ataupun video-video pemasaran lah. Dan juga kami akan support juga, bukan kami bagi saja bahan pemasaran, kami support pula dengan FB group ataupun WhatsApp group dan Telegram group. Tujuannya apa group-group ni ialah untuk bila tuan-tuan perempuan berada dalam group tu, kita akan kongsikan benda-benda terbaru, info-info terbaru berkenaan produk ataupun apa-apa saja yang mengenai pemasaran yang boleh bantu tuan-tuan perempuan membuat jualan, kita akan kongsikan dalam group tu lah. Dan bukan itu saja, kita akan buat sesi coaching juga. Kita akan bagi training. Tengoklah tajuk-tajuk yang mana yang sesuai, dan juga kita akan invite dalam Zoom secara bergroup lah, insya-Allah. Dan di samping tu, bagi menghargai usaha tuan-tuan dan puan sekalian, kami akan sediakan kita panggil reward lah, reward bila dropship kami achieve sesuatu target tu. Contohnya kita set dalam bulanan, target bulanan ataupun target 3 bulan ke, target 6 bulan ke, ataupun 9 bulan ataupun tahunan, kita akan bagi reward lah bila capai target tu. Dan yang penting sekali ialah tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlulah rajin dan komited. Okey, andai kata tuan-tuan berminat ataupun andai kata tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana, jangan lupa sharekan info ni ataupun bagi nama dan email atau handphone, kami akan kongsikan info ni. Okey, baik tuan-tuan perempuan sekalian, itu topik yang kedua untuk pagi ni. Topik ketiga yang saya nak kongsikan ialah
untuk perkongsian kita bersama, uh, saya nak kongsikan satu kajian saintifik berkenaan dengan ajwa atau kurma ni. Dia macam ni satu kajian yang diorang buat kajian yang melibatkan nak tahu keberkesanan adakah kurma ni boleh membantu untuk melegakan sembelit ataupun cirit-birit. Okey. Satu kajian makanan perubatan ni, dia buat kajian, dia kata makanan yang mengandungi serat yang tinggi, dia itu sangat berkhasiat. Dia boleh melancarkan pergerakan usus dan juga memastikan perjalanan makanan yang selesa melalui saluran usus, sistem pencernaan. Dan juga kajian mendapati pengambilan kurma boleh membantu untuk melegakan sesiapa yang ada masalah sembelit ni. Susah nak buang air besar, tak ikut jadual lah, ataupun susah nak buang air besar 1 hari 2 hari macam tu. Dan dia kata kurma ni kenapa boleh membantu ialah kerana kurma ni dia mengandungi kandungan serat dan asid amino yang sangat bermanfaat untuk merangsangkan sistem pencernaan ataupun sistem pembuangan air tu, usus kita tu. Dia kata kurma ni. Dan dia kata dalam satu artikel lah, ini artikel lain, dia kata dalam artikel yang diterbitkan oleh Columbia University Medical Center. Columbia University Medical Center, dia ada mengatakan makanan yang kaya dengan potasium, contohnya kurma, boleh membantu menggantikan dan mengisi kembali elektrolit yang mungkin anda hilang disebabkan cirit-birit kronik ni. Ini itu kelebihan lah kurma. Dia bukan saja melancarkan, dia menyembuhkan elektrolit yang hilang. Okay, baik. Dan juga bila kita cakap macam mana caranya nak melegakan masalah sembelit dan cirit-birit ni, ialah dengan cara antaranya lah kita buat pes kurma ni. Macam caranya mudah aja nak buat pes kurma ni. Kita ambil beberapa biji buah kurma, kita rendam, lepas tu kita rendam dalam semalaman lah biar dia lembut. Kita tahu kurma ni kalau rendam tu lagi lembut, lagi lembut. Jadi kita rendam, jadi dah lembut tu, kalau dah semalaman tu, kita masukkan kurma tu dalam blender ataupun food processor ni, kita blend dia. Nanti bila dah hancur tu jadi macam pes kurma ni. Lepas tu kita bolehlah jadikan sebagai ubat sembelit ataupun ubat cirit-birit ni. Itu proses dia lah. Tapi macam kami dah siapkan jus ajwa lagi, bukan kurma saja, ajwa lagi dalam bentuk pati kurma. Jadi boleh ambil terus ni. Tak ada masalah, tak perlu melalui proses-proses tadi. Okey, baik. Itu topik yang ketiga kami lah, berkenaan dengan kurma ni, kelebihan kurma daripada kajian saintifik ni. Okey, baik. Sebelum saya mengakhiri episod saya ingin berpesan kepada tuan-tuan dan puan sekalian, marilah kita sama-sama jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita dan juga jaga jiran kita dengan mematuhi perintah kawalan pergerakan ni. Antaranya penjarakan sosial tu, pakai face mask, double face mask sekarang, dan sentiasa gunakan MySejahtera apps tu, sanitizekan tangan tu, dan juga kalau tak ada apa-apa di luar, jangan keluar lah, stay safe kat rumah. Sebelum tu saya nak ingatkan, saya nak kongsikan satu scammer lah, yang saya rasa tuan-tuan perempuan mungkin dah tahu. Yang tak tahu tu, saya nak kongsikan satu scammer yang dikata daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dia kata dalam satu statement, dia kata waspada sedikit penipuan melalui mesej yang menawarkan bonus hari raya atas nama skim pembiayaan hafiz, kata dia. Dia kata macam ni, dia menurut kenyataan media Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dia kata JAKIM dia telah mendapat maklumat mengenai
kewujudan sindiket penipuan scam ni yang menggunakan nama skim pembiayaan Hafiz, SPH, skim pembiayaan Hafiz. Kata dia orang ni, Jakif ni telah menerima beberapa aduan daripada orang luar berkata cubaan untuk menipu orang ramai lah skim ni. Dan juga pihak yang tak bertanggungjawab ni, scammer ni, dia telah menghantar mesej menawarkan bonus raya lah. Jadi pesan Jakif is dapatkan dulu, hubungi Jakif dulu kesahihan mesej tu sebelum ambil terus mesej tu lah. Dia kata apa, pihak Jakif pun dia tidak sebenarnya menghubungi orang-orang tertentu. Dia ada cara dia, prosedur SOP dia. Jadi hubungi dulu. Kalau tak pasti tu jangan kongsi satu tak pasti tu, dapatkan kepastian daripada Jakif. Macam itulah kenyataan media Jakif berkenaan scammer skim pembiayaan Hafiz. Okey, baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, itu saja pagi ni yang nak saya kongsikan topik-topik untuk pengetahuan kita bersama. Kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan lupa, insya-Allah kita jumpa besok pada waktu yang sama. Kepada yang baru mengikuti FB Live saya, jangan lupa boleh ulang dengar siar kemudian. Dan kepada yang masih mengikuti FB Live saya daripada awal hingga akhir, terima kasih banyak-banyak secara komited dan konsisten dan juga jangan lupa tagkan, sharekan. Moga-moga kita belajar, kita mendapat sesuatu ilmu, moga kita dapat pahala insya-Allah atas perkongsian tu. Dan saya ucapkan sebanyak terima kasih. Dan jangan lupa kita banyakkan berdoa, kita banyakkan bertawakal, kita betulkan usaha. Insya-Allah kita akan berjaya mengharungi dugaan ni, COVID-19 ni, cubaan ni ataupun musibah ni bersama-sama. Dan jangan lupalah kepada Allah lah kita berserah. Dan itu saja. Kita jumpa lagi besok. Saya akhiri FB Live saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto kami, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.